Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah. Dah boleh mula bagi tahu Boleh kita mula? Boleh dah Ustaz, boleh. Boleh dah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih semua yang hadir pada petang ni. Minta maaf Ustaz miscommunication sikit. Ingatkan hari ni dok mula kelas lagi. Rupanya dah bermula. Dan mungkin ada kelas ganti tak, beberapa 4 kelas tak kena ganti. Jadi insya-Allah lah nanti kita akan bincang waktu yang sesuai. Kalau waktu malam lagi baik. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada petang ni pada petang ni kita lebih kepada pengenalan ta'aruf dulu dan juga pengenalan apa itu pengubatan Islam. InsyaAllah. Minta maaf sedikit lewat pada petang ni sebab Ustaz baru sampai di Terengganu. Daripada KL, drive ke Terengganu. Kalau nampak mata merah ni minta maaf sebab tak cukup tidur. InsyaAllah petang ni kita buat pengenalan dan soal jawab dululah. Jadi ta'aruf Ustaz mulakan dengan diri Ustaz dulu lah. Kemudian setiap orang lah kena ta'aruf. Kalau ada bahasa-bahasa Ganu ataupun Kelantan yang terlepas Ustaz cakap, bagi tahu kalau tak faham. Tu. Baik, Ustaz nama Ustaz Ahmad Salihin Zamri. Asal di Negeri Terengganu, Besuk, Terengganu. Sekarang berkhidmat di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu sebagai penolong pegawai Hal Ehwal Islam. Dan Ustaz juga adalah seorang imam di masjid kerajaan lah di Negeri Terengganu. Dan Ustaz juga adalah sepenuh masa, bukan separuh masa. Kalau dulu part time ruqyah, tapi sekarang dah sepenuh masa ruqyah, anytime. Sampai waktu malam pun ruqyah, tengah malam pun ruqyah, awal pagi pun ruqyah. Melainkan waktu solat ada ruqyah. Jadi Ustaz sendiri dalam bidang ruqyah ni ataupun dipanggil pengubatan Islam, spiritual healing. Alhamdulillah salah seorang yang berdaftar dengan KKM, berdaftar. Dan Ustaz juga dirujuk oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu dalam apa-apa jua kes yang melibatkan sihir, terutama sekali yang melibatkan undang-undang keluarga. Biasa ada kes NCR, iaitu nikah cerai rujuk yang melibatkan sihir lah, ataupun yang melibatkan gangguan jin. Dan Ustaz juga adalah salah seorang yang boleh bawa kes sihir ke mahkamah undang-undang. Kalau di Negeri Terengganu dan juga Kelantan, kita dah lulus akta melibatkan perundangan sihir, jenayah sihir. Dan buat setakat ni tak ada lagi kes yang dibawa ke mahkamah di Malaysia, tak ada lagi. InsyaAllah tahun ni kalau ada rezeki, pesakit setuju untuk bawa kes ke mahkamah, insyaAllah kita akan boleh bawa dan boleh dibuktikan.
Dia ada modul dia panggil forensik sihir. Dan Ustaz juga berdaftar dengan Asosiasi Ruqyah Syariah terbesar di Asia Tenggara, iaitu Arshi dipanggil, daripada Indonesia. Dan buat masa sekarang dalam bidang ruqyah hanya ada setakat diploma kemahiran Malaysia dalam perubatan ruqyah. Dia tidak ada sampai sarjana muda, sarjana dan juga PhD, tak ada lagi lah. Setakat tu di bahagian Jabatan Kemahiran Malaysia. Dan Ustaz juga ada sebuah pusat pengubatan Islam yang dikenali dengan nama Ahsaza, beroperasi di Setiu, Terengganu, dan kita alhamdulillah mempunyai ramailah perawat-perawat di luar sana, seluruh Malaysia. Dan Ustaz juga sering kali dijemput untuk seminar, kursus di jabatan kerajaan dan juga di masjid-masjid tentang pengubatan Islam. Jadi setakat itulah pengenalan Ustaz. Selamat berkenalan lah semua. Umur 30 apa Ustaz? 30 lebih lah. Umur sendiri pun tak ingat. Okey. Jadi selamat berkenalan kepada semua. Silakanlah tuan-puan bertaaruf dululah seorang demi seorang. Yang mana tuan-puan nak beritahu Ustaz lah, supaya kita lebih kenal dan mungkin boleh jumpa di luar sana nanti, insya-Allah. Kerana Ustaz biasa pergi memang seluruh semenanjung Malaysia ni setiap minggu lah pergi, ada jemputan program, ada rawatan khas, rawatan VVIP pun ada, gitulah. InsyaAllah silakan siapa nak dulu. Saya start dulu lah Ustaz. Sila ketua kelas. Saya Ahmad bin Uyub. Saya berasal daripada Pahang. Pahang. Tapi saya bekerja dekat Bintulu, Sarawak. Sarawak. Sarawak sini. Sekarang, dulu saya bekerja sebagai engineer lah, tapi saya dah berhenti dan sekarang full time ada pusat bekam lah. Saya ada pusat bekam sendiri. Masya-Allah. Di situ ada pusat bekam dan urutan juga lah. Saya student Ustaz yang batch kedua tu Ustaz. Yang Rawak siri 2. Siri 2 saya join. Rawak siri 2 berapa tu orang dah tahu. Ramai juga lah masa tu. Masa COVID lah. Saya COVID memang. saya tengah kena kuarantin masa tu. Sama saya pun. Itu sajalah. Sebenarnya Tuan Ahmad dah tahu banyak lah tentang ruqyah. Silakan Puan Sheila. Assalamualaikum. Okey. Saya panggil Kak Sheila lah. Kak Sheila. Kak Sheila Selesa dan Kak Sheila. Kalau selagi tentang detail tu rasanya dah kita forward dalam grup untuk Ustaz tengok balik lah. Jadi saya dalam bidang postnatal care, saya sangat nak tahu tentang, kita dalam postnatal care ni biasa kita ada handle orang selepas bersalin kan. Bersalin ni banyak juga, bukanlah banyak tapi kerap kita jumpa. Maknanya kalau dalam seminggu tu mesti kita ada jumpa kes-kes yang selepas bersalin tu dia ada masalah mental, moyan, depression, kan. Tapi kalau ikutkan KKM, kita tak boleh dekati atau santuni dia, tak boleh lah. Kalau ikutkan kita terus merujuk dia kepada psikiatri. Advice keluarga dia macam itulah kalau ikutkan KKM punya SOP. Tapi manalah tahu dengan adanya ilmu yang kita nak belajar ni, kita boleh sharekan lagi atau kita boleh dah mula buatkan satu perawatan khas untuk orang ni lah, moyan selepas bersalin. Baik. Seterusnya. Saya Ustaz. Okey, sila Yasmin. Ya, saya Yasmin binti Muhammad Majid. Saya berasal daripada Ipoh Perak, kini menetap di Puncak Alam, Selangor. Saya sepenuh masa dalam bidang postnatal care.
dan saya kat DPM ni untuk mendalami, menggali semua ilmu yang tiada putus lah kata orang kan. So rasa seronok dan bersyukur sebab ada subjek ni. Sebab benda macam bak kata Kak Sheila pun memang benda tu diperlukan untuk kami perawat. Sebab saya pun ada facing few case yang melibatkan ibu meroyan lah. Ada yang baran, ada yang sedih semua tu kan. Jadi ini salah satu memang saya tunggulah. Harap Masya Ustaz dapat membantu kami semua. Terima kasih. InsyaAllah. Ipoh Perak akhir tahun lepas dah. Akhir tahun lepas Ustaz pergi Ipoh Perak di hotel yang paling besar. Nama apa orang tu? Kinta Riverfront. Ada kes di situ. Tapi kes yang melibatkan Freemason. Tapi okey lah. Kes meroyan ke Ustaz? Kes meroyan ke? Tidak. Kes yang melibatkan ritual sihir. Yang kita sesat lah. Kursi-kursi terangkat belaka. Satu dewan. Amat-amat dahsyat lah. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan lah. Kes meroyan tu kalau melibatkan ruqyah, kita boleh ruqyah. Tapi dia ada elemen dipanggil psycho-spiritual Islam. Kita kena masukkan elemen tu juga. Kerana dia bukan sahaja masalah unsur luar, dia juga ada masalah yang melibatkan kesihatan mental. Dia bukan penyakit mental, kesihatan mental. Dia berbeza. Nanti kita akan share lah. Boleh sembuh dan boleh baik pulih. Dia boleh jadi tenang balik. Biasa dah tu. Orang buang bayi pun, ibu buang bayi pun ada kes. Secara tak sedar, dia buang bayi dia. Itu dipanggil masalah kesihatan mental. Tapi dia sedar lepas tu, dia bukan penyakit mental lagi. Ada kaedah dalam ruqyah. Nanti kita share. Okay, silakan. Siapa lagi? Saya Ustaz Juliana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Juliana daripada Kampung Delik Baru, Kelang. Seorang juruterapi urutan dan bekam sepenuh masa Ustaz. Terima kasih. Sepenuh masa. Terus? Saya Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya asal daripada Port Dickson. Saya menetap di Kajang Selangor. Bukan juru bekam part time. Tak. Part time. Okay. Juru bekam. Okay, next. Dulu belajar ruqyah dengan siapa? Kenal. Ya. Bagus dah. Dah ada asas ruqyah. Dia kena praktikal, baru ada keberanian. Kalau belajar teori, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Anwar bin Ishaq, berasal daripada Temerloh Pahang. Pahang. Ya. Saya mengamalkan urut Melayu dan ubat bekam lah. Belum pernah lagi belajar ruqyah. Ini first time lah. InsyaAllah. Pernah ada masa pesakit, patient, ada kerasukan ataupun badan dia bergegar? Oh, tak pernah lagi. Tak pernah lagi? Tak pernah. Nanti akan jumpa. Biasa perempuan lah banyak, lelaki ni jarang. Tapi nanti akan jumpa kes ni. Suatu hari nanti. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya
Nama saya binti Ahmad Syauki. Sekarang berumur 20 tahun. Setakat ni memang saya tak ada belajar ruqyah lagi lah. Tak pernah. Setakat ni bidang apa belajar? Sekarang saya ada buat urut dengan bekam. Oh, okey. Saya student paling muda di sini. Paling muda? Uh, Okey. Tahniah lah belajar. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Maaf ya, saya dalam kereta. Tak Hmm, nama saya Syazul Rizal. Saya tinggal di Kajang, di Semenyih. Saya ada buat urut dengan bekam, tapi sekarang ni part time. Oh, part time lah urut dan bekam. Saya tak tahu apa-apa lah pasal ruqyah-ruqyah ni. So, interested sangat lah nak belajar. InsyaAllah akan membantulah dalam bidang urut, bekam, semualah persalinan. Sekurang-kurangnya untuk diri sendiri ke kan saya. Betul. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, ada lagi? 9 baru. Ada 14 semua. Ada lagi tak belum perkenalkan diri? Tak ada? Saya Ustaz. Oh, ada. Silakan. Nama saya Muhammad Syafiq Mihalang. Umur saya 41 tahun. Bidang pekerjaan dan juga amalan serta rawatan adalah bidang perubatan tradisional Melayu dan komplementari. Masuk juga ruqyah syariah dengan perubatan rohani. Oh, pernah belajar ruqyah? Saya belajar dengan Ustaz Mubi. Oh. Pengubatan yang dibuat dan semua digabung-gabunglah secara integrasi antara urutan, ruqyah, bekam. Mana ada asas ruqyah dah lah. Itu dah. Memang selalu buat lah pada sakit-sakit. InsyaAllah. InsyaAllah. Ruqyah ni akan membantu dalam semua bidang. Oh ya. Sangat-sangat terbaik lah kita buat. Dan saya pun ingin belajar lebih dalam lagi tentang perubatan ruqyah ini. Salam perkenalan daripada saya pada Ustaz dan mohon untuk menimba ilmu daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan kongsikan secara lebih mendalam. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Ada 4 orang. Ustaz minta bantuan staf Ustaz Najibah Ahsazah tu, staf Ustaz lah. Dia akan bantu dari segi teknikal. Pak Ustaz tak sempat nak buat persediaan teknikal. Baik, kalau tak ada, insyaAllah kita mulakan sebagai pengenalan. Ada Nurul ada. Ada salah seorang daripada kami, Farhana, rasanya dia tak masuk sebab line dia tak begitu Line baik. tak okey. Okey, tak apa. Semua duduk di tempat yang berbeza masing-masing. Kita masuk Ustaz. Tak apa, kita teruskan setakat yang termampu. Baik, Ustaz mula. Minta maaf dah Ustaz sebenarnya masih tidak bersedia untuk memulakan kelas pada petang ni. Modul pun Ustaz masih belum buat. Ustaz baru tengok sepintas lalu rujukan-rujukan yang diberi oleh Puan Sheila, Kak Sheila. Jadi insyaAllah Ustaz akan sesuaikan tajuk-tajuk yang telah diberi ikut kos tu dengan perbahasan, perkongsian yang kita akan kongsikan. Okey, ada yang baru masuk. Baik, kita teruskan. Nanti kita akan buka untuk sesi soal jawab terus. Yang ni sebagai pengenalan kepada semua.
Kalau siapa nampak pun bahagian penyakit ni akan jadi lebih mudah untuk kita mengenali pengubatan Islam secara lebih meluas dan lebih mendalam. Okey. Kita masuk pengubatan Islam ni dalam bahasa Arab dipanggil ruqyah. Jangan tukar perkataan ru'yah dengan ruqyah. Itu berbeza. Kalau ru'yah, mimpi. Kalau ruqyah, jampi. Jampi tu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, ruqyah. Dia dengar qaf, Q, qaf. Ruqyah. Kebanyakan kita dengar perawat-perawat ataupun pengamal di luar sana mengatakan saya buat ru'yah. Ru'yah itu mimpi. Betul ke perkataan? Ru'yah tu mimpi. Ruqyah barulah jampi dipanggil, yakni pengubatan Islam lah. Ruqyah. Jadi disebut nama ruqyah syar'iyah. Syar'iyah kerana dia ikut atas garis panduan syariat, yakni menggunakan rujukan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan inilah yang disepakati dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. 4 sumber rujukan utama, Al-Quran, hadis, ijma', yakni kesepakatan alim ulama' dalam sesuatu perkara, dan qiyas, yakni ada sesuatu perkara yang disamakan dengan beberapa situasi yang pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu adalah jampi syar'iyah yang dirujuk kepada rujukan atas garis panduan syariat tadi, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu. Jadi tuan-puan, di Malaysia disebut dengan pengubatan Islam. Dalam PTNK, Perubatan Tradisional dan Komplementari, Akta 755 tu, disebut nombor berapa? Nombor 7 ke nombor 8, iaitu pengubatan Islam. Jadi bila disebut dengan pengubatan Islam, itu adalah ruqyah syar'iyah. Kerana apa? Kerana Islam ini terdiri atas garis panduan syariat. 4 rujukan tadilah, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka bila kita rujuk Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, ianya dipanggil ruqyah syar'iyah. Tapi dalam perubatan tradisional dan komplementari, dia tak tulis ruqyah syar'iyah kerana ia bahasa Arab. Jadi bahasa Melayunya pengubatan Islam. Berubat ikut cara Islam di atas garis panduan syariat. Baik, kita tengok sedikit sebanyak sebagai pengenalan sahaja hari ini. Ruqyah berasal dari sudut bahasa adalah al-auzah. Dari sudut bahasa yang bermaksud jampi-jampi atau mentera-mentera. Jampi-jampi yang dibaca. Maka jampi-jampi ruqyah tu diambil daripada Al-Quran. Sebab tu kita baca Al-Quran. Jampi-jampi tu diambil dari hadis Nabi. Dipanggil doa syifa. Sebab tu ada doa-doa, ada bacaan Al-Quran. Kalau ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik, jampi-jampi yang diambil selain daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas yang membawa maksud yang tidak baik. Sebagai contoh, saya baca satu jampi mantra pukau. Ini dalam bahasa Jawa. Kalau ada orang Jawa mesti faham. Contoh. Ini jampi juga dipanggil. Dalam bahasa Arab dipanggil ruqyah juga, tapi dipanggil syirkiyah. Ruqyah yang syirik. Contoh, "Wa yatalattab wallahu yusirun nabikum aku alif kau ba." Alif dulu baru ba. Aku kata apa, kau kena ikut. Itu sebagai contoh jampi lah. Tapi dia ada syarat-syarat dia untuk jadi jampi pukau tersebut. Maka ini ruqyah juga. Tapi ruqyah jampi yang bukan syar'iyah. Yang ini syirkiyah. Kerana ada bantuan daripada bangsa jin. Ada minta tolong selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud ruqyah. Menurut Ibnu Faris, ruqyah sebenarnya mengandungi 2 poin utama. Iaitu mengangkat dan menjampi. Yakni kita
baca ayat Quran kepada seseorang tu dengan mohon doa kepada Allah, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Contohnya penyakit meroyan tadi. Kita pun baca ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contohnya Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Dan kita niat semoga Allah mengangkat penyakit meroyan dia. Yakni mengangkat daripada tubuh dia, daripada diri dia. Maka hilanglah penyakit tersebut. Itu. Setelah Allah mengangkat penyakit tersebut dan kita hanya berdoa sahaja, hanya menjampi dengan ayat-ayat Al-Quran sahaja. Itu maksud dia. Apabila digabungkan, ianya membawa erti mengangkat penyakit dari pesakit dengan jampi tertentu, yakni jampi Al-Quran. Ini disebut dalam kitab Syekh Dr. Sa'id Ahmad Abdul, muka surat 442. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, kitab ni dirujuk oleh seluruh dunia, seluruh jabatan mufti. Menjelaskan bahawa ar-ruqah, yakni ruqyah, bermaksud ta'awiz, iaitu istiqqa'. Bererti meminta ruqyah. Oleh itu ruqyah merupakan salah satu jenis doa. Kita meminta kepada seseorang, tolonglah ruqyah aku. Yakni maksud dia, tolonglah doakan aku, mohon disembuhkan, mohon dilindungi, mohon diangkat penyakit. Itu maksud dia. Boleh faham tak setakat ni? Jadi pengubatan Islam, poin utama adalah berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat penyakit ini. Dengan menggunakan ayat-ayat jampi-jampi daripada Al-Quran. Itulah ruqyah syar'iyah nama dia. So, tuan-puan akan belajarlah dari segi dengan tajuk-tajuk yang telah diberikan secara mendalam. Tapi ini adalah asas dia. Itulah pengubatan Islam. Dia tak lari daripada doa. Dia sebenarnya pengubatan Islam ni adalah sebuah doa. Perawat yang membaca doa ataupun pesakit itu sendiri membacakan doa untuk diri dia. Inilah pengubatan Islam, ruqyah syariah. Cuma macam mana cara doa tu dibaca, kaedah apa digunakan, bahan apa yang menjadi alat bantu dia, itu kita akan bahaskan lebih lanjut nanti. Jadi asasnya ruqyah ni, pengubatan Islam ni adalah doa sahaja. Jadi orang yang melakukan ruqyah, dia kena letakkan diri dia ni hanya sekadar berdoa sahaja. Bukan dia yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Bukan dia yang mengangkat penyakit, tapi Allah yang mengangkat penyakit. Dia hanya berdoa kepada Allah menggunakan kaedah tertentu dan bahan-bahan yang membantu. Itulah pengubatan Islam. Nanti kita akan bahaskan lebih lanjut. Setakat ni ada soalan? Silakan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, ini sebagai pengenalan sebagai pengenalan. Mukaddimah. Ada soalan setakat ni? Kalau tak faham kena tanya terus. Ustaz. Tanya, kalau ruqyah ni ada tak serta ayat-ayat yang tertentu untuk penyakit-penyakit tertentu? Contoh macam penyakit meroyan, ada ayat untuk penyakit meroyan, ataupun baca sekadar sepintas lalu mana yang teringat. Boleh? Okey. Soalan tadi ada tak ayat-ayat tertentu? Okey, secara asasnya seluruh Al-Quran itu adalah sesuai dengan semua penyakit. Dalilnya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Surah Al-Isra ayat 82. Kami, yakni Allah, turunkan Al-Quran menjadi penawar. Maksudnya, dalam ayat tersebut, Allah turunkan Al-Quran ini semua sekali wahyu daripada Allah menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini dalil satu Al-Quran tu sebenarnya penawar dah. Cuma, takkan kita nak baca 30 juzuk. Jadi ayat Al-Quran ni ada 1000 ayat perintah, ada 1000 ayat mencegah, ada 1000 ayat tentang kisah, ada 1000 ayat tentang syurga, neraka, ada 500 ayat tentang halal haram, ada 100 ayat tentang doa. Jadi ayat Al-Quran ni, maka berbalik pada soalan tadi, ada tak ayat tertentu? Ada. Contohnya penyakit kulit. Ada ayat, kita gunakan ayat-ayat yang Allah ceritakan tentang kulit dalam Al-Quran. Seperti surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22. Tuan-puan catatlah sikit, nanti saya bagi nota.
Surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22 memang diceritakan tentang penyakit kulit yang luar biasa, bahkan ada unsur dua. Kalau ada pesakit-pesakit kita yang mengalami penyakit kulit yang cocok pun tak berkesan, makan ubat pun tak berkesan, cuba amalkan ayat ini, ubat tu teruskan. Minyak tu terus pakai. Cuma masuk ke elemen ini. Ayat ruqyah ini, masukkan. Baca pada minyak, baca ketika sapu. InsyaAllah lebih berkesan. Nanti kita kongsikan cerita-cerita yang berkait. Seperti penyakit meroyan tadi. Itu ada ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya yang berkaitan dengan penyakit ain. Yang disebut di dalam Al-Quran penyakit yang melibatkan kesihatan mental. Disebut dengan penyakit ain. Ya, nanti kita akan bahaskan. Ya, kita mesti gunakan ayat-ayat tersebut. Kalau kita tak ingat dan boleh tak kita baca apa yang terlintas? Boleh. Kerana satu Al-Quran itu adalah penawar sebenarnya. Boleh. Asalkan niat kita, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan mengurniakan kesembuhan untuknya. Kita hanya berdoa sahaja. Tu. Kerana setiap orang yang berdoa pasti Allah Maha mendengar. Cuma Allah beri kesembuhan tu itu ikut ketentuan dia, kehendak dia. Bukan ikut ketentuan kehendak kita ataupun kehendak dan ketentuan pesakit. Tapi kehendak dan ketentuannya. Kita hanya berdoa. Orang yang berdoa takkan pernah Allah SWT mengecewakannya. Lambat dengan cepat sahaja. InsyaAllah. Jadi ada lagi soalan setakat ni? Ustaz, Ustaz ada lagi. Surah Al-Hajj tu ayat berapa ya? Ha? Surah Al-Hajj tadi Oh, Ustaz. tadi. Untuk penyakit kulit, surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22. Tuan-puan boleh tengok tafsir, boleh tengok syarahan tafsir. Memang hebat penyakit kulit. Dan antara Nabi yang diuji oleh Allah penyakit kulit terhebat adalah Nabi Ayub alaihissalam. Selama 17 tahun. Satu pendapat. Ada satu pendapat lagi, bagi tahu selama 15 tahun. Bermakna berbelah tahun Nabi Ayub sakit kulit. Tapi disembuhkan oleh Allah SWT serta-merta dalam hari itu tersebut, dalam sehari sembuh. Allah cerita dalam Al-Quran, yang ni saya akan kongsikan akan datang. Yang ni memang menarik tuan-puan. Kalau tuan-puan buat, dia ada kaedah dia. Saya bukan bidang urutan, saya bukan bidang anatomi badan, tapi saya boleh bagi tahu kaedah. Tuan-puan nilai sendiri dalam bidang urutan, anatomi badan dan sebagainya ada kaitan. Pasti ada kaitan. Tuan-puan akan nampak lebih hebat lagi. Ajar saya belajar beberapa bidang saja. Tuan-puan akan nampak, betul lah. Kaedah ni sesuai dengan urutan ni. Kaedah ni. Tuan-puan akan nampak benda tu nanti. Nanti kita akan ceritakan lebih lanjut. Kisah tersebut. Baik, dan tuan-puan akan lihat betapa ajaib dan agungnya perubatan dari Al-Quran bila digabungkan nanti. Kerana apa? Kerana sebenarnya di suatu zaman dahulu pengubatan di dunia ni yang paling hebat dipegang oleh orang Islam sebenarnya. Tu. Kalau kita baca sejarah hebat. Di zaman dulu tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT, nak rawat orang yang sakit dalaman tanpa pembedahan boleh sembuh. Dan banyak kitab-kitab kita dibakar, dirampah dan sebagainya. Tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT, saya nak bagi tahu apa tadi sebenarnya. Hilang point. Ada cerita sebenarnya nak bagi tahu. Imam Ibnu Jauzi mengatakan pengubatan ni terbahagi pada 3. Yang pertama, perubatan dari herba alam. Daripada sumber galian, sumber kayu-kayu pokok natural, alami. Yang kedua adalah perubatan secara panduan ilahi, yakni ruqyah. Dan nombor 3 adalah perubatan terhebat, kata Imam Ibnu Jauzi. Dia kata apa? Iaitu gabungan antara keduanya. Sumber alami, herba-herba dan juga ruqyah. Bila digabungkan bersama, itulah perubatan terhebat. Itu kata Imam Ibnu
Jauzi. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan gabungkan antara urutan dengan ubat-ubatan, kemudian digabungkan dengan ruqyah, itu akan menjadi perubatan yang terhebat. InsyaAllah. Sila. Ya, ada pesakit datang. Boleh terus masuk. Gini. Baik. Kita teruskan. Ada lagi soalan setakat ni? Sebelum kita pergi lebih lanjut. Ustaz, tadi yang Ustaz cakap yang kaitan dengan penyakit kulit tu, penyakit kulit yang general ke ataupun penyakit kulit yang berkaitan dengan gangguan? Okey. Penyakit kulit, mana-mana yang ada penyakit kulit yang biasa, umum, boleh guna pakai ayat tersebut. Boleh. Tapi kalau ada yang penyakit kulit yang pelik dah, guna minyak tak jadi, cocok pun tak jadi, lotion pun tak jadi, tak berkesan, amat digalakkan gabungkan dengan ayat-ayat tadi. Itu lebih sesuai. Kalau kita tengok syarahan tafsir pada ayat surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22 tadi, dia lebih kepada penyakit kulit yang luar biasa. Itu. Ada banyak lagi ayat-ayat penyakit kulit. Tapi yang surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22 ni, kalau kita lihat yang paling power maksud dia. Maknanya ada unsur luar. Tapi boleh juga digunakan untuk general. Tak ada masalah. InsyaAllah. Baik, ada lagi soalan setakat ni? Ustaz, tadi penyakit kesihatan mental, AIN tu, Ustaz ada bagi ayat ke ataupun tak ada tadi? Saya terlepas ke? Apa? Ustaz ada bagi ayat ke tadi? Saya tak ada bagi ayat. Kerana kita akan masuk kepada tajuk-tajuk yang akan datang. Ini dipanggil pengenalan baru. Baik. Okey, kita teruskan sikit lagi ya. Okey. Menurut Ibnu Asir, semua nota-nota ustaz ni semua merujuk kalam-kalam ataupun kata-kata dari alim ulama yang diiktiraf seluruh dunia. Maknanya tidak ada sebarang kata-kata peribadi daripada pendapat ustaz, tidak ada. Semua ustaz akan gunakan pandangan-pandangan daripada mereka yang pakar. Kerana kita ni ustaz ni hanya pendrive saja. Pendrive maksud apa? Copy and paste. Belajar, amal, sampaikan. Macam pendrive saja, copy and paste. Baik. Menurut Ibnu Asir dari segi istilah ruqyah adalah doa-doa bacaan. Yakni doa-doa bacaan daripada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Untuk perlindungan, digunakan ruqyah tu semoga Allah melindungi dia, keluarga dia, pesakitnya. Yang ditujukan kepada orang yang sedang sakit seperti demam, gangguan jin serta penyakit-penyakit lain. Jadi ruqyah ni sebenarnya ramai masyarakat di luar sana ingat ruqyah ini hanya untuk mereka yang gangguan jin sihir. Salah. Ruqyah ini untuk semua, tuan-tuan. Bukan sahaja untuk penyakit gangguan jin sihir, tapi semua penyakit ada ruqyah. Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berumur 9 tahun. Belum turun wahyu lagi ya. Semasa itu ibu susuan dia demam. Dan Rasulullah terdengar ibu susuan dia demam, dia berlari terus ke rumah ibu susuan dia. Bila dia berlari, dia masuk ke dalam rumah tersebut, dia tengok ibu susuan dia terbaring. Terbaring dan ketika itu ada dukun. Ada dukun sedang perasakan kemiang, perasakan mengelilingi ibu susuan dia. Dan di atas badan ibu susuan dia tu macam-macam azimat ada. Macam-macam azimat dia letakkan. Patung-patung kecil pun diletakkan di atas badan ibu susuan baginda Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah terus. Pertama Rasulullah buat apa? Dia terus ambil patung-patung kecil tu, dia lempar semua. Rasulullah lempar dan bersihkan badan ibu susuan dia daripada semua azimat. Dan ketika itu Rasulullah meminta dukun tersebut berhenti. Dan mengundur diri kamu. Ketika itu Rasulullah meletakkan tangannya. Tangan Rasulullah letak setengah pandangan kata di atas dada, dekat dengan leher. Setengah pandangan lagi kata Rasulullah letak di atas kepala. Ini ibu susuan dia. Ibu susuan ni status dia sama dengan ibu kandung.
Sama. Tu. Mahram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak membaca ayat Quran. Ayat Quran belum turun lagi. Ketika itu Rasulullah hanya membaca dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa dia. Wahai Tuhan sekalian alam, sembuhkanlah ibuku ini. Sembuhkanlah dia. Angkatkanlah penyakitnya. Dia hanya berdoa itu. Dan serta-merta ibu susuan dia hilang kebas, hilang demam. Serta-merta. Ketika itulah dipanggil irhas. Dia tidak dipanggil mukjizat lagi kerana Rasulullah belum dilantik menjadi Rasul. Dipanggil irhas. Ini bukti tanda-tanda kenabian. Itu. Jadi walaupun kita contohnya kita tak ingat ayat Quran, tak erti doa-doa bahasa Arab, kita boleh berdoa dalam bahasa Melayu sahaja pun boleh dengan syarat doa itu didoakan kepada Allah, bukan kepada yang selain daripada Allah. Ini juga dipanggil ruqyah. Itu maksud Ibnu Asir tadi. Dibaca doa, bacaan bahasa kita untuk mohon perlindungan ataupun kesembuhan kepada orang yang sedang sakit, sama ada gangguan jin ke, sihir ke, demam ke, meroyang ke, tak kira ada kaitan dengan jin ataupun tidak, boleh didoakan. Dan inilah kalau boleh pihak-pihak kedoktoran, doktor-doktor di luar sana jangan meninggalkan doa. Kita dah ada alat moden, ubat-ubatan, tapi jangan sesekali meninggalkan doa. Kerana akidah kita adalah wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila kamu sakit, siapa yang menyembuhkan? Fahuwa, yakni Allah yang menyembuhkan. Maka ubat-ubatan itu hanya asbab saja, maka doa itu utama sebenarnya, bukan ubat-ubatan yang utama. Kerana itu bila kita faham konsep ni, ini akidah, maka kita faham Allah yang menyembuhkan, maka doalah kepada Allah. Macam mana Allah nak sembuhkan kalau kita tidak meminta, berdoa kepadanya. Tuan pada rahmati Allah SWT, sedangkan orang fakir miskin yang sentiasa duduk di luar pintu mesin ATM, bank-bank, kita dah tahu dah kadang-kala dia hanya sekadar meminta sahaja, buat apa tak nak bekerja tak, meminta sedekah di luar mesin ATM bank. Tapi kita dah tahu pun kita tengok kesian sebab dia meminta. Kadang kita bakal kopiah, dia beritahu, Ustaz tolong saya tak makan lagi hari ni. Tapi kita tengok badan dia segar. Tapi dia meminta, kita tak sampai hati, kita beri juga RM1. Itu baru sifat kita kesian. Sementara Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, Maha Memberi. Maka Allah pasti memberi kepada orang yang meminta. InsyaAllah. Sikit lagi ya. Menurut Syamsul Haq Abadi rahimahullah berkata, ruqyah adalah sesuatu, ruqyah ni dia dalam bahasa kita pengubatan Islam lah, adalah sesuatu spiritual healing yang diniatkan dari suatu doa untuk memohonkan kesembuhan. Jadi doa tu niat mohon kesembuhan atau perlindungan. Dua tu Dua tujuan utama kita ruqyah, yakni doa, adalah meminta perlindungan. Yang kedua meminta kesembuhan. Itu maksud ruqyah, pengubatan Islam. Tidak lari daripada doa. Tujuan dia apa? Perlindungan. Yang kedua apa? Kesembuhan. Dua ni. Jadi insyaAllah. Jadi tujuan kita meruqyah dia, ni pesakit meroyan. Tidak ada yang lain, kita nak dia sembuh. Dan dilindungi oleh Allah daripada perkara-perkara yang tidak baik. Begitu juga orang yang sakit kulit. Kita doakan untuk dia supaya sembuh dari penyakit kulit dan dilindungi oleh sebarang kemudaratan. Tuan-puan, selama ini, kesimpulan daripada ini, dua slide ini, sebenarnya kita telah mengamalkan ruqyah secara tidak langsung. Dari kecil lagi. Sebab tu saya kata ruqyah bukan untuk gangguan jin semata-mata. Tuan-puan sebelum bawa kereta, tuan-puan naik kereta, tuan-puan baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa apa tu? Doa menaiki kenderaan, semoga kita selamat sampai ke destinasi.
Bukankah itu bererti mohon perlindungan? Itu ruqyah. Kita telah meruqyah kenderaan dan diri kita ketika itu. Sebelum kita masuk tandah, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita telah meruqyah diri kita sendiri. Maksudnya apa? Ya Allah. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku memohon perlindungan daripada syaitan jantan dan betina sebelum masuk tandah. Bukankah itu minta perlindungan? Itulah ruqyah. Kita telah mengamalkan ruqyah sekian lama. Dah banyak lagi doa, tengok cermin doa, buka pakaian doa, makan minum doa, sebelum tidur doa. Macam-macam kita minta perlindungan dan kesembuhan. Kita telah mengamalkan ruqyah sekian lama yang kita tak sedar, itulah ruqyah doa. Ada soalan? Silakan kita buka soalan lagi. Saya memang gitu tuan-puan. Habis satu slide, kita buka soalan. Habis satu slide, kita buka soalan sebab kita tak nak ke peringkat seterusnya tanpa tuan-puan faham. Mesti faham, ada yang tidak faham, mesti kena tanya dan selesai saat tu juga. Selesai hari ni juga. Ada interaksi dua hala insyaAllah. Silakan tuan-puan kalau ada soalan berkait dengan ni. Boleh faham semua? Boleh. Alhamdulillah Ustaz. Kalau kan kita ada penyakit yang tak ada mengenai dengan gangguan. Penyakit umum lah macam biasa kan. Okey. Selalunya kita kan doktor lalunya. Jadi sebenarnya kalau kita sendiri ya dengan rasa percaya ni kepada Allah, tawakal kepada Allah, boleh juga kan, maksudnya menjadi ubat pada kita lah kan. Ya. Biasa kita sakit kita akan refer doktor. Call doktor, betul? Itu kaedah yang sudah betul. Akan tetapi salah jika kita meninggalkan doa. Itu salah. Kerana dalam sudut akidah kita, doktor hanyalah asbab, ubatan hanyalah alat bantu. Asbab. Tapi utama adalah Allah yang menyembuhkan, maka salah kalau kita tidak meminta doa kepada Allah. Dia panggil kurang adab kita sebagai hamba yang mengaku Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, Dia yang memberi penyakit, Dia yang memberi kesembuhan, Dia yang memberi kenyang. Sebab tu tuan-tuan, ada orang dia nak mati, dia minum air, minta lagi air. Dia dah banyak minum air tapi tak hilang haus. Kerana apa? Kerana air itu hanyalah asbab untuk menghilangkan haus. Tetapi yang menghilangkan haus sebenarnya hakikatnya adalah Allah. Maka saat ada orang tu dia seksa nak mati, dia minta air, minum, minta air, tak hilang haus, minta air lagi. Sampai ke ahli keluarga pelik. Kenapa dia ni? Panggil ustaz-ustaz ruqyah, tidak ada jin. Tapi tak hilang haus. Minta air, kencing, minta air, kencing lagi, minta air, tak hilang haus. Kerana apa? Kerana Allah yang menghilangkan haus sebenarnya. Air itu hanya asbab. Maka Allah pada hari itu, Allah tak nak dia rasa hilang haus. Biar dia haus selama-lamanya walaupun dia minum air. Nampak? Itu asbab. Maka sebab tu salah kalau kita tak mohon doa kepada Allah. Akan tetapi kita guna pakai pandangan Imam Ibn Jauzi tadi. Kita guna pandangan Imam Ibn Jauzi tadi, mereka mengatakan perubatan terbaik adalah gabungan antara keduanya. Yang ini gabung antara perubatan medik dengan perubatan ruqyah. Gabung dua ni menjadi perubatan terbaik. Jadi doktor pun kita pergi, ruqyah pun kita buat. Sebagai contoh kita demam ataupun kita sakit sendi, Rasulullah pernah ajarkan. Letakkan tangan kamu di tempat yang sakit, tangan kanan. Rasulullah ajar ni. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih mutawatir. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Ini berkait dengan sakit medik. Maka letak, contohnya sakit bahu, letak. Maka Rasulullah kata baca ini 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian baca doa ini 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ulang sampai 7 kali. Rasulullah kata apa?
akan melegakan sakit tersebut. Kemudian kita pergi ada doktor untuk sapu ubat kan, untuk ambil ubat ke apa, untuk urut tanggi pada orang, untuk urut. Itu kena pergi. Tapi doa tak boleh tinggal. Itu. Ini dipanggil Bismillah 3. Kita akan share dalam group nanti banner Bismillah 3. Nanti insyaAllah. Boleh hama yang berkait dengan urut, yang berkait dengan bekam, nanti saya akan ajarkan titik point yang nak bekam tu sebelum kita sebelum kita cocok. Ada doa yang kita boleh baca. Kita sentuh tempat nak cocok tu, cup kita baca satu point ke satu point. Itu dipanggil gabungan antara medik dan ruqyah. Itu akan jadi perubatan terbaik. InsyaAllah. Baik. Jadi tak salah pergi doktor, tapi jangan meninggalkan doa. Kalau kita pergi kepada doktor, dia bukan merawat saja, tapi dia sekali doa, dia sikit-sikit doa-doa, itu doktor yang hebat. Itulah doktor yang doktor Islam yang sebenar. Dia mengamalkan syariat Allah SWT dalam bidang medik, walaupun dia belajar bidang mediknya di negara yang bukan Islam dengan orang non-Muslim sekalipun, tapi dia mengamalkan doa-doa. Dialah doktor yang mengamalkan syariat Islam. Doktor terbaik. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Setakat ni boleh faham semua? Agak-agak. Ini asas tu. Ini asas. InsyaAllah jelas Ustaz. Jelas Kalau tak jelas kena tanya. Sebab nanti saya nak lebih mendalam lagi. Tuan-puan boleh guna pakai dalam semua bidang nanti. Sebab tujuan utama saya nak menyampaikan tentang pengubatan Islam ruqyah ini. Sebab apa tuan-puan? Kalau tuan-puan belajar lebih mendalam, tuan-puan akan nampak pengubatan ruqyah adalah pengubatan yang terhebat. Dan pengubatan lain duduk bawah ruqyah belaka. Sebenarnya. Saya juga terapi bekam. Cuma saya tak mahir urutan. Tak mahir. Boleh urut tapi tak mahir. Budak-budak saya adalah yang chiropractic apa. Mereka ada bidang masing-masing lah. Staff saya. Cuma saya memang 100% bidang ruqyah. Sebab memang bidang saya lah. Tentang ruqyah. Jadi tuan-puan kalau boleh faham, insyaAllah akan nampak lebih jelas nanti pada masa mendatang. Pada masa mendatang nanti kita akan tengok tajuk ikut kos lah. Tajuk kos yang telah disediakan. Saya akan bahaskan ikut tajuk tersebut. Cuma hari ini sebagai pengenalan tentang pengubatan Islam. Okey. Nampak InsyaAllah. Baik, kita pergi lebih lanjut lagi. Sikit lagi. Okay. Next. Okey, tuan-puan. Ini ruqyah ataupun pengubatan Islam terbahagi kepada 3. Pembahagian ni. Ada orang mengaku dia ruqyah, tapi rupa-rupanya ruqyah yang diharamkan. Ada orang yang mengaku dia ni buat rawatan ruqyah, rupanya ada terselit kesyirikan dalam ruqyah tersebut. Supaya kita dapat bezakan, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita tengok yang pertama ruqyah syar'iyah. Yang tadilah yang kita bahaskan tadi. Ruqyah syar'iyah ini adalah doa perlindungan yang disyariatkan. Dan ayat-ayat Al-Quran lah. Rujukan dia Quran, hadis, ijma' qiyas. Yang kita bahaskan tadi semuanya adalah ruqyah syar'iyah yang kita bahaskan tadi. Bacaan perlindungan yang dibacakan kepada orang yang sakit ataupun orang yang dalam nak minta perlindungan daripada kemudaratan, diambil dari Al-Quran, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bacaan sunnah daripada hadis Nabi, bacaan yang ada manfaat dan tidak menyalahi syariat walaupun dalam bahasa Melayu, tapi kita dengar, fahami maknanya baik, boleh, tak ada masalah. Itulah dipanggil ruqyah syar'iyah. Contohnya anak kita sakit. Kita ambil anak kita pun gosok kepala dia, ya Allah, sambil-sambil ambil air, ambil kain, basah ke dengan air, kita sapu di kepala dia, kita baca ya Allah. Bahasa Melayu je.
Ya Allah, sembuhkanlah anakku ini. Ya Allah, angkatkanlah demamnya. Ya Allah, hilangkanlah kebasnya. Ya Allah, tolonglah anakku ini. Ya Allah, berikanlah kurniakan kesihatan kepadanya. Bahasa Melayu. Tidak ada nama-nama Allah, adalah ya Allah sebutan, tapi tidak ada yang maha hidup, yang berdiri dengan sendiri, ya Hayyu ya Qayyum, itu tidak ada. Contoh, tidak ada ayat Quran, tidak ada doa-doa daripada hadis Nabi, tapi dibaca bahasa Melayu. Jelas maknanya, baik tujuannya, maka dia tetap ruqyah syar'iyah, tetap. Cuma lebih baik kalau Al-Quran lah. Sebab itu wahyu daripada Allah. Itu yang pertama yang kita bahaskan tadi, syar'iyah. Yang kedua tuan-puan, ada ruqyah juga, tapi ruqyah syirkiyah. Bacaan yang tidak menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bahkan dia sebut nama-nama selain daripada Allah. Sebagai contoh, wahai pokok, sembuhlah penyakit kanserku ini. Ada orang buat kan? Ada orang buat. Ada. Bukan tidak ada. Cuma dalam video dia tak tunjuk kata-kata tersebut. Dalam video semua baik. Pokok ni asbab saja. Tapi bila off video, wahai pokok yang luar biasa, yang diberikan kekuasaan, sembuhkanlah penyakit kanser pesakitku ini. Dia minta pada pokok. Apa beza dengan orang kafir yang letak telur, yang letak pulut, yang letak buah-buahan pada pokok? Memuja pokok tersebut. Itu sebab dipanggil ruqyah syirkiyah. Mengandungi bacaan yang menyebut dan mengagungkan syaitan, para penyembah bintang dan para malaikat. Dia sebut nama-nama syaitan pun ada. Adalah nama-nama syaitan yang dia seru, tidak boleh. Itu dipanggil syirkiyah. Ada satu lagi dipanggil ruqyah muharramah. Dia buat ruqyah ni tidak sampai tahap syirik. Tidak ada pemujaan yang kepada selain pada Allah, tapi ianya diharamkan. Kenapa? Kerana ruqyah yang tata cara pelaksanaannya terlarang. Sekalipun bacaannya ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, dibaca Al-Quran tapi tangan dia pegang kemaluan kita. Ini pernah berlaku tau. Pakai jubah, pakai kopiah. Ada seorang, anak dia sakit, anak dia tu baru nak masuk university, lepas STPM. Dipanggil ustaz tu, saya pergi rumah dia tu lepas pada ustaz tu pergi dah. Saya dengar cerita daripada orang yang menyaksikan. Ustaz tersebut baca ayat Quran, bagus. Bacaan ni bagus. Tapi tangannya meraba kemaluan pesakit tersebut. Pesakit tu perempuan. Ustaz tua tau. Sambil meraba kemaluan pesakit tersebut sambil baca ayat Quran. Dia tidak syirik, tapi dia jadi haram. Sebab apa? Bacaannya betul, tapi keedahnya tak betul pegang kemaluan. Walaupun dia tidak bogel ke budak tersebut, dia pegang alik luar lah. Budak tu pakai seluar. Tapi tak boleh, itu meraba. Itu bukan merawat. Tak boleh. Sehingga kan bila budak tu sedar balik, saya tanya budak tu. Budak tu kata apa? Saya masih merasa kuatnya tangan dia menyentuh kemaluan saya, Ustaz. Sampai tahap tu. Terkejut saya. Untung lah. Pocik dia sebut. Dah lah datang merawat. Ayah budak tu ambil dia. Dia ambil rumah. Ambil. Kemudian, bukan setakat boleh makan minum. Boleh meraba lagi. Kemudian balik boleh duit lagi. Hui. Untung dia. Ini tak boleh. Ini haram. Saya sebut. Jangan panggil ustaz. Dan saya tengok ustaz tu sekarang jadi doktor. Jalan tepi jalan. Ini berlaku di daerah saya. Jalan tepi jalan macam orang doktor dah. Pecah baju. Hari tu dia buang air besar di kedai buah. Saya tak jadi beli kedai buah tu. Teringat dia buang air besar situ. Depan orang ramai. Dulu dia perawat. Ni bahaya tuan-tuan. Ini ada benda tak kena. Jadi dia haram. Jadi tuan-puan, kalau nak tengok seorang perawat, nilailah dia dengan 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Sekejap lagi. Baca sikit lagi ya.
Kaedah sebegini menunjukkan bahawa perawat tersebut bermaksiat kerana melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Dia jadi haram. Tak boleh. Bacaan dia betul, kaedah dia tak betul. Ada satu lagi, yakni 3 perkara kita kena lihat. 3 perkara tersebut ni akan masuk soalan exam ni. 3 perkara tersebut ada tak? Take note ni akan masuk soalan exam. Soalan voucher. Baik. Ada tak? Saya tuan-tuan nak cari. Banyak modul, terlalu banyak modul. Jadi saya akan tengok modul saya semua sekali. Saya akan sesuaikan dengan tajuk kos tuan-puan lah yang telah disenaraikan. Yang sesuai sajalah. Dan saya akan bagi bonus untuk tuan-puan. Walaupun tidak ada dalam tajuk tersebut, saya akan bagi bonus supaya tuan-puan dapat ilmu dan dapat amalkan. Kerana saya memang niat saya sebenar memang nak menyampaikan ilmu lah kepada seluruh masyarakat, golongan, atasan, bawahan, pertengahan, semua sekali. Itu saya akan ambil. Walaupun tak ada bayaran ke, tak ada pengiktirafan ke apa ke, saya tetap akan menyampaikan. InsyaAllah. Ada tak? Ya kot? Ada? Ada? Okey, saya sebut dulu Take note 3 perkara tersebut adalah puan-puan kena lihat seseorang pengamal yang dia kata saya pengamal pengobatan Islam, saya pengamal ruqyah. Tuan-puan kena lihat 3 perkara dia. Yang pertama, tuan-puan kena dengar bacaan dia. Yang kedua, tuan-puan kena lihat kaedah yang digunakan. Kaedah apa yang dia terapkan. Yang ketiga, tuan-puan kena lihat bahan apa yang diguna pakai. Bahan apa yang dia guna pakai ketika rawatan dan bahan apa yang dia bekalkan kepada kita selepas rawatan. Kena lihat ketiga-tiga ini, bacaan, kaedah, bahan, wajib berdiri atas garis panduan syariat. Tidak boleh di luar garis panduan syariat. Sebagai contoh, seorang ibu, anaknya demam, anak kecil. Demam, dia bawa anak dia pergi kepada seorang bidan. Ini cerita betul. Bidan tu kata, ibu kepada anak ni, jangan bawa anak kepada doktor, dia kata. Kalau awak bawa anak ni kepada doktor, anak awak akan jadi benok. Benok ni bahasa Kelantan, bahasa kebangsaan adalah bodoh dan bengong. Itu benok. Dia gabung dua. Bodoh dan bengong dalam bahasa Kelantan disebut benok. Benok tu adalah bodoh tapi tak boleh diajar. Bila dinasihat makin bengong. Itu maksud benok. Tuan-tuan minta maaf kalau bahasa saya kasar sikit. Itu maksud benok. Jadi ibu ni takutlah anak dia ni jadi benok. Takut jadi benok. Jadi tak bawa kepada doktor. Anak dia demam. Sesama lagi. Tu. Kemudian bidan tersebut pakaikan tali kuning. Ada 2 tali kuning dia pakai. Menyilang antara bahunya, 1. Dan pakai di kaki sebelah kanan, 1 dia pakai. Kaki. Kemudian anaknya masih berterusan demam. Dia pun bawa kembali kepada bidan tersebut keesokan harinya. Bidan tersebut kata, anak kamu ini tak cukup dengan pakai tali kuning. Jadi anak kamu ini wajib untuk hilangkan demam ini, wajib dimandikan dengan air tapak kaki khinzir. Dalam bahasa kita, air tapak kaki babi. Jadi ibu dia terkejut. Wih, gila bidang ni, suruh mandi air tapak kaki babi. Dia pun jadi pelik. Dia pun bawa anak dia ke masjid. Masjid Bandar Permaisuri. Dulu saya imam di situ. Dululah, sekarang imam di tempat lain. Dia jumpa saya. Saya pun tanya dia. Dia pun cerita. Bila dia cerita, dia sebut, Ustaz, bila saya tanya, kenapa tak bawa anak ke hospital dulu, doktor?
Dia kata, Ustaz, saya takut anak saya jadi benok. Saya kata, kenapa jadi benok? Bidan tu kata. Saya pun kata, sebenarnya bukan anak benok, tapi ibu yang benok. Saya kata, ibu dia yang benok. Sebab apa? Sebab tak bawa anak ke doktor. Itu kepakaran doktor. Rawak. Ibu yang benok. Tambahan kena mandi air tapak kaki babi. Saya kata, ini tak betul. Sebab apa? Pertama, ibu dengar tak bacaan dia? Tak dengar. Ustaz dia baca gitu je. Pertama, tak dengar. Kita tak tahu apa yang dia baca pada anak kita. Dia seru nama syaitan pun kita tak tahu. Yang kedua, kaedah apa yang dia guna pakai? Kaedah menggunakan tali kuning. Apa kaitan tali kuning dengan demam? Itu masalah. Apa kaitan tali kuning dengan demam? Melainkan menjadi ikatan kepada bangsa jin supaya menjaga anak ini. Bukti dia. Bila dia silang tali kuning di badan anak, dia akan tukar nama anak tersebut. Contoh nama anak tersebut Abdullah. Dia tukar kepada panggil nama anak ni Fahim. Bila anak ni menangis, panggil nama Fahim. Jangan panggil nama Abdullah. Apa maksudnya? Fahim itu adalah khadam jin pendamping untuk jaga budak tu. Ikatannya apa? Tali kuning tersebut. Itu cara menghadirkan khadam jin untuk menjaga seseorang. Dia ada pakaian dia, tali kuning. Dan dia akan tukar nama. Bila panggil nama tu, barulah anak tu senyap menangis. Sedangkan kalau orang yang dapat lihat jin, dia akan lihat jin tersebut sedang menggosok anak tersebut. Ini bahaya. Okey. Nanti kita akan bahaskan siapa yang boleh lihat jin, tak boleh dan sebagainya akan datang. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, saya kata ni tak betul. Saya ambil gunting, saya gunting seluruh tali yang ada pada badan dan kaki kanak-kanak tersebut. Sambil bacalah. Sambil baca ayat-ayat yang berkaitan. Kemudian saya ruqyahkan anak tersebut dan saya minta ibu ambil air ni untuk minum anak ataupun mandi anak, dan saya nak hari ni juga ibu pergi pada doktor. Nampak? Saya tak larang dia pergi doktor. Bahkan saya galakkan. Pergi. Rawat dengan saya dah. Saya doa. Tapi doktor kena lihat. Saya takut anak ini ada jangkitan kuman ke apa ke. Saya takut. Pergi. Dia pergi doktor. Doktor bagi ubat demam. Kemudian doktor rawat. 2 hari setelah tu dia WhatsApp saya. Anaknya telah sembuh. Alhamdulillah. Sebab itu kena tengok 3 aspek ini. Bacaan, kaedah, bahan. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah teman-teman ada soalan setakat ni. Hari ni pengenalan saja, dia duduk kelas lagi sebenarnya. Pengenalan. Apa? Ada soalan? Silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz. Sekadar pencerahan je lah. Berkaitan dengan course kan ada college space dia bagi course information tu. Tak semestinya Ustaz ikut yang tu lah, sebab yang buat tu orang management lah, dia untuk bagi guide je. Tapi kalau Ustaz nak buat ikut modul Ustaz boleh, tak ada masalah. Sebab sebelum ni lecturer lain pun dia akan ubah sikit-sikit lah. Bagi apa yang perlu lah kan. Sebab yang buat tu bukannya orang ruqyah pun. Dia itulah. Sebab yang batch kami ni batch yang pertama. Jadi dia buat tu untuk MQA tu kan, untuk sebagai tu. Tapi kalau Ustaz dia nak ubah, boleh, tak ada masalah pun. Boleh. Sebab saya tengok dia punya tajuk tidak tersusun. Minta maaf lah. Tak apa. Tak tersusun lah. Nanti kalau ikut tajuk tu nanti akan pening sikit. Sebab tu yang ni pengenalan asas ni kena faham dulu lah. Terima kasih. Boleh lah. Saya akan ikut juga tajuk tu. Tapi saya akan beri untuk pemudahkan lagi untuk kefahaman semua. InsyaAllah. Ada lagi soalan ataupun pencerahan? Ustaz, saya nak tanya tapi mungkin panjang sikit kot. Tapi takut tak masa lah. Tapi secara ringkas macam ni lah Ustaz. Ada seorang perawat tu, dia kata boleh scan orang kata scan. Kemudian dia bila kita tanya dia macam mana dia boleh tengok melalui gambar lah, dia bagi gambar. Kemudian dia boleh meramalkan sesuatu kepada sakit tu. Macam mana dia?
Baik, bukan hadis meramal. Baik, ada dalam soalan tadi ada perkataan boleh meramal sesuatu. Hanya dengan melihat gambar ataupun mendapatkan nama. Itu dipanggil tilikan. Lihat gambar, nama, boleh bagi tahu apa-apa yang berkait dengan diri orang tersebut dipanggil tilikan. Ataupun boleh meramal sesuatu itu dipanggil ramalan. Okey, itu antara dua berbeza, tilikan dan ramalan. Bila dia tilik, dia boleh meramal sesuatu perkara. Saya akan jawab dengan hadis Nabi SAW ini. Ada? Okey, tengok Man atta arwafan fasa'alahu an syai'in lam taqabbadu lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal. Tukang ramal ni termasuk tilikan. Dia tilik dengan nama, dia tilik dengan gambar. Maka solatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini adalah hadis yang jabatan-jabatan mufti dan juga panel ujian iShifa. Siapa-siapa yang nak mendaftar sebagai pengubatan Islam, pengamal pengubatan Islam, dia kena diuji. Kalau dia sebut kepada panel, sebut saya scan, habis. PTNK tidak akan pernah, KKM juga tidak akan pernah terima seorang pengamal yang mengatakan saya boleh scan. Habis, tak lulus tu. Sebab scan, fatwa JAKIM dan sebagainya tidak menerima keadaan scan tilikan tersebut. Kita dalam pengamal pengobatan, kita panggil mengesan sesuatu penyakit melalui diagnos. Diagnos ni kita tanya dia simptom. Itu dia panggil diagnos mengesan. Kalau scan menggunakan gambar dan juga nama, ini kaedah yang bercanggah dengan syariat, maka kaedah tersebut dia tak panggil syirik, dia panggil haram. Orang yang percaya itu yang syirik. Faham tak? Kaedah tu haram. Tilik ni. Ini hadis dia. Tapi orang yang percaya tu syirik. Hadis dia. Ini dia hadis dia. Man ata kahinan aw arwafan fasaddaqah. Fasaddaqah tu dia mempercayai kata-kata bomoh tersebut. Bima yaqudu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, dukun ni macam tadilah kaedah scan tadi yang di luar syariat. Tukang ramal ni ramalan itu ini. Tanpa hadis. Kalau dalam hadis kiamat ni berlaku hari Jumaat, itu ada hadis. Itu bukan ramalan. Tapi dia ramal ni, esok akan berlaku peristiwa yang tak boleh. Melainkan orang, kalau orang ramalan hujan tu, ramalan hujan dia tengok angin. Dia tengok, saya pun tak kerti kot, dia tengok kajian dia lah. Kajian dia tu tak apa berdasarkan kajian. Tapi orang yang meramal ni dia pejam mata. Dia tahu dari mana. Nanti saya akan bagi tahu. Jadi Rasulullah sebut barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, percaya, maka ia bererti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad, Nabi Muhammad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ni dipanggil syirik kecil. Syirik kecil. Kalau kita percaya. Jangan percayalah. Maksudnya. Dah Ustaz, kita bagi bergambar, dia boleh tahu A sampai Z pada pasal orang yang kita bagi nama atau bergambar. Macam hebat Ustaz, macam dia tahu. Saya bagi tahu teknik dia. Macam mana dia boleh tahu walaupun betul, tak boleh percaya. Okey. Dia lihat gambar, lalu khadam jin dia akan melihat sekali. Bila khadam jin akan melihat gambar dan nama tersebut, jin ini kekuatannya adalah kekuatan angin. Dia akan menyeru korin orang yang bernama tersebut. Setiap kita ada korin kita. Bila kita lahir, Rasulullah kata akan lahir juga syaitan, yakni korin di kalangan syaitan yang serupa dengan kita. Itu Allah beri kelebihan dia. Maka korin tersebut akan membesar bersama kita. Dia tak akan pernah masuk tubuh kita. Tugas dia hanyalah menghasut keburukan kepada kita.
tugas dia. Dan dia tahu perihal diri kita A sampai Z. Dia tahu. Maka khadam jin bomoh tersebut akan menyeru koring orang tersebut. Dan untuk mendapatkan maklumat, koring kita akan beri maklumat kepada khadam jin dia. Bila khadam jin dia hadir balik kepada bomoh tersebut, bomoh tu faham. Macam seolah-olah macam ni lah. Dia dengar ni satu persatu. Dia pun beritahu betul semua. Tapi lepas pada tu dia akan tambah dengan 1001 kebohongan. Itu ada hadis yang lain. Rasulullah sebut. Maka kita akan percaya inilah yang dikehendaki oleh para syaitan, iaitu mempercayai ramalan yang akan menyebabkan kita syirik kecil dan solat kita tidak diterima oleh Allah. Solat sah tapi tak terima. Nampak? Surat ni, ketaki jin ni sampai sah. Tanda tangan dah tapi di reject. Tidak diterima oleh orang atasan sebagai contoh lah. Kita kerja buat dah somel dah sebagainya tapi di reject, tidak terima. Solat tu sah tapi tidak diterima oleh Allah disebabkan perkara tadi. Itu. Jadi elakkan ramalan pada gambar dan nama. Siapa-siapa yang buat ramalan pada gambar dan nama, ini tengok scan melalui gambar dan nama, masuklah ujian syifat ke DKM 4 ke SKM 3 ke, confirm tak lulus. Kerana ia memang menyalahi syariat Allah SWT. Okey, next ada soalan lagi. Semakin tuan-puan banyak tanya, semakin tuan-puan boleh dapat point. Ustaz, kalau tadi kita kan ramal, kita ramal dan kilik dan ramal. Kan ada juga orang suka cakap, saya rasa lah. Kalau jatuhkan rasa tu adalah tu satu ramalan juga ataupun? Okey. Saya rasa, dia rasa tu mesti ada sebab dia rasa gitu. Ada perkara yang menyebabkan dia hadir rasa tersebut. Itu bukan ramalan atau tilikan, itu adalah firasat. Firasat dibenarkan. Saya rasa, saya berpandangan pada pendapat saya setelah saya mendengar ini semua, itu firasat. Itu tidak ramalan, itu tidak mengapa. Itu. Dia lebih kepada firasat ni untuk berhati-hati dan juga nasihat. Itu tak ada masalah. Dia berbeza. Ustaz, kalau ada yang guna tarikh lahir, lepas tu buat kira ke tarikh lahir tu kira macam mana Ustaz? Macam metafizik tu adakah ia berkaitan dengan ilikan ke atau ramalan ke? Menggunakan tarikh lahir dan juga warna-warna tertentu yang berkait dengan sifat alam semula jadi, itu diharuskan, akan tetapi ijma' ulama meminta kita untuk mengelakkan daripada buat perkara tersebut. Kerana pasti akan ada kelebihan dan akan ada juga kekurangan yang kita akan dapat tahu. Dan kalau kita hanya sekadar menjadikan itu hanya hiburan semata-mata, tak ada masalah. Tapi kalau kita yakin dan percaya bulat-bulat pada ramalan tarikh lahir tersebut, itulah menyebabkan timbul satu kepercayaan yang akan menyebabkan kita syirik kecil. Itu tidak boleh. Maksudnya alim ulama meminta kita untuk menjauhi kaedah tersebutlah. Sama ada melibatkan tarikh lahir, warna dan sebagainya. Ianya diharuskan sahaja. Baik. Fine. Okey, jap. Saya baca pandangan daripada mufti ya. Okey. Sebab dia banyak fatwa berkait dengan soalan tadi, ramalan berkait dengan nombor, tarikh lahir ataupun warna seseorang lah. Okey. Kita ambil pandangan mufti kita lah. Okey. Mufti wilayah kan betul? Mufti wilayah persekutuan. Sebab ramai di sini yang daripada KL. Baik. Okey. Diambil daripada surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Maksudnya katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah.
termasuk yang melibatkan nombor tanggal lahir dan sebagainya. Maka fatwa Mufti Wilayah Persekutuan mengatakan kami cenderung untuk menyatakan bahawa mempercayai ramalan nombor, money magnet, amalan cium duit, sifat seseorang melalui tarikh atau nombor tertentu, tarikh lahir melalui ilmu numerologi adalah berdosa di sisi Islam. Begitu juga tidak ada nombor-nombor tertentu yang memberi aura berbeza sebagaimana yang dinyatakan oleh segelintir masyarakat kita dalam program-program motivasi. Dalam masa yang sama, larangan ini juga dimasukkan dalam garis panduan program motivasi berunsur Islam yang dikeluarkan oleh JAKIN, iaitu tidak menggunakan apa jua bentuk atau kaedah yang mempunyai unsur-unsur meramal nasib atau masa hadapan seperti kaedah numerologi, rahsia tarikh lahir, matrix kod, rahsia abjad, rahsia tahlil alat, rahsia tulisan tangan, ilmu astrologi dan seumpama dengannya. Semoga kita menginsafi akan kepentingan menjaga akidah dan lebih berhati-hati ketika melibatkan diri dalam apa-apa program training dan motivasi. Saya akan sharekan maklumat ni dalam group nanti. Terima kasih. Saya ada bahagian unit penyelidikan dan pendidikan dalam staf saya. So dia boleh cari maklumat dengan sepantah kilat. Baik, terima kasih. Okey. Tuan pada rahmati Allah. So kita ambil fatwa daripada Mufti Wilayah. Berdosalah di sisi Islam. Bila mana? Bila kita percaya. Sebab tu saya kata kalau setakat hiburan tu tak ada masalah lah. Tapi tak boleh lah sebab dia akan menimbulkan satu kepercayaan. Banyak program motivasi sebegitu. So sekarang ada garis panduan motivasi. Sebab Ustaz salah seorang penceramah motivasi lah di sekolah-sekolah yang berunsur kerohanian ataupun Islam. Spiritual healing pun masuk juga. So kita ambil pandangan mereka, jauhilah perkara tersebut. Okey, ada lagi soalan? Nanti send link pasal fatwa ni. Ustaz, Ya. apa pandangan Ustaz yang macam kalau dekat TikTok sekarang banyak orang buat anak dia buat live sambil ruqyah orang tu kan. Tapi dia buat secara umum lah, public, semua orang boleh tengok kan. Ya. Baik. Yang pertama, saya pernah dapatkan pandangan daripada Syekh Abu Bakar Usamah Yasin Al-Ma'ani, seorang syekh daripada Jordan. Beliau telah datang ke Kedah tahun lepas dan saya bertemu beliau lah dan saya yang mengajukan soalan ini kepada beliau. Beliau berpandangan, beliau memang orang hebat, dirujuk seluruh dunia tentang ruqyah syar'iyah dan beliau mempunyai kitab berjilid-jilid tentang ensiklopedia ruqyah syar'iyah dan saya rujuk beliau. So beliau berpandangan tidak mengapa untuk buat live video tentang ruqyah, menyebarkan ilmu ruqyah, akan tetapi kalau melibatkan aib pesakit dan pesakit itu tidak setuju, maka berdosa kita kerana menyebarkan aib. Yang kedua, kalau pesakit setuju, maka hendaklah mengelakkan daripada unsur-unsur fitnah. Ada unsur fitnah ke, takut berkait dengan orang ketiga ke, takut kita terfitnah orang lain ke, dan elakkan daripada salah faham masyarakat dalam menilai sesuatu, mesti menjelaskan bila kita buat live tersebut. Tapi kena dapat persetujuan. Akan tetapi, kalau kita tengok hari ni di TikTok, rawatan-rawatan yang dibuat adalah banyak mengarut. Dari segi bacaan pun tak betul, kaedah pun pelik-pelik, bahan pun hanya untuk melariskan produknya sahaja dan dia claim bahkan KKM boleh saman dia atas claim dia ataupun pihak pihak pengiklanan ini boleh saman dia sebab dia dia claim tu sehingga melanggar peraturan yang sedia ada. Kita ada peraturan periklanan kan, garis panduan. Produk tu kadang tidak diiktiraf pun.
tidak ada kena-mengena pun kepada penyakit. Dia kata boleh merawat semua dengan produk ini, kecil manis boleh sembuh, jantung pun boleh sembuh, buah pinggang, satu produk je. Orang pun, ialah orang dengar dia kata gitu, dan saya telah baca ayat-ayat yang power, orang akan beli. Bahkan orang guna makin sakit. Itu tak boleh. Makin sakit. Itu tak boleh lah. Maka kalau dia claim tu ada rujukan, betul berdaftar, ada nombor NOT, KKM, ataupun sesuai lah dengan bahan-bahan yang ada dalam produk dia ni, dan ada kajian saintifik berkaitan dengan bahan tersebut betul, itu tak ada masalah lah. So macam Ustaz pun kurang buat, kecuali bila diminta oleh pihak ahli keluarga lah untuk buat live keluarga pesakit rawatan tersebut, mereka nak lihat, ataupun pihak majikan tempat kerja pesakit tu, sebab majikan kata dia gila, dia kata dia tak gila, dia ada gangguan jin. So dia nak buktikan, dia datang sini, dia buat video lah, mereka nak tengok betul ke gila ataupun memang ada gangguan jin. Bila kita cek memang ada gangguan jin, kita pun buat surat apa semua. Kadang melibatkan asrama budak sekolah, kita buat surat semua. Itu bila melibatkan untuk pembuktian, perlulah video ataupun live. Tapi kena dapatkan persetujuan pesakit. Itu. Tapi yang di TikTok hari ni banyak doktor. Saya pun tengok dalam bagai cendawang baru tumbuh lepas hujan. Tumbuh macam-macam perawak. Kita pun tengok je lah. Sebab kita tak ada kuasa untuk menyekat. Yang ada kuasa pihak KKM. Akta 755. Itu. Yang akan dikuat-kuasakan pada 1 Mac 2024 ini. Kita tengoklah macam mana kuat kuasa ke tak. InsyaAllah. Baik, silakan ada soalan lagi. Oh, hampir 2 jam lah. Okay. Kalau ada soalan lagi, silakan. Anggap ni sebagai pengenalan lah. InsyaAllah. Nanti tolong saudara Ahmad dan juga Kak Sheila, nanti tolong ingatkan saya berapa kelas lagi kena ganti. Kelas ganti sebab lewat masuk lah. Kelas malam boleh Ustaz, cuma ada Isnin dengan hari Rabu je dah ada kelas lah, ada lecturer lain yang ambil. Oh, itu tak apa. Kosong lagi. Tak apa, atas persetujuan ramai, malam ke penuh kelas ganti. Ya, kita boleh je. Malam lagi best sebenarnya. Sebab dia pasal spiritual healing kan, dia malam ni lebih bukan seram lah, dia lebih mengamati gitu. Okay. Selalunya okey je, macam kita boleh je Ustaz, tak kisah sangat. Kalau sebab yang penting masa Ustaz tu macam kami ni ada fleksibel sikit lah. Okey, boleh. Tapi kita minta persetujuan ramai lah nanti. InsyaAllah. Baik. Ada lagi tak? Ustaz, tanya selain kita baca ayat ruqyah tu, selepas tu mungkin kita terlupa nak baca, kita zikir la ilaha illallah, sebab tu kita merawat sakit tu pun boleh tak? Boleh, ada masalah. Itu lebih baik. Kerana orang yang zikir ini akan dihindarkan daripada bala. Bala itu bahasa Melayu ujian. Daripada bala yang turun, ujian turun. Itu bagus, zikir. Tak ada masalah. Zikirlah dengan zikir-zikir yang telah disunnahkan. Zikir-zikir yang mutawatir, zikir-zikir yang baik. InsyaAllah. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, Ustaz, satu soalan yang mana kalau macam ada orang dia beri maksudnya macam kalau dia di mana-mana ataupun dia ada di rumah tapi dia boleh nampak vision, dan vision tu selalunya memang terjadilah, maknanya apa yang dia nampak tu memang, contoh dia kata dia nampak lah sekian-sekian orang dekat situ, jadi dia pun tanya dekat orang tu, betul ke awak dekat sekian? Betul, saya dekat sini. Itu ada kena-mengena dengan korin ke? Oh, dia boleh nampak. Baik. Itu boleh bukan korin lah. Korin dia tugas dia hanya membisikkan kejahatan. Itu korin. Tapi yang boleh nampak itu kalau dia hanya dalam setahun tu terjadi sekali dua.
itu dipanggil karamah. Itu kelebihan. Sekali dua je. Dia tidak terjadi dengan kehendak dia. Dia terjadi sendiri tapi tak banyak kali. Dalam setahun sekali dua je. Itu dipanggil karamah. Ada sebab terjadi begitu, Allah SWT kurniakan. Tapi kalau terjadi setiap minggu, setiap hari ataupun pada masa dia nak benda tu terjadi dengan kehendak dia, jadi. Itu adalah ada khadam jin pendamping. Kalau pergi pada Tok Bomoh kata benda baik ni duduk dengan kamu ni. Kamu nak tak terima dia? Benda baik. Sebenarnya tak baik. Sebab dia mengganggu kehidupan. Dipanggil khadam. Orang macam tu perlukan rawatan. Perlu rawatan. Saya pernah rawat orang macam ni. Bila dirawat, dia terus berselawat. Macam ni tangan dia. Allahumma. Dia tak sedar. Sambil selawat. Dia pertama kena cek amalan dia. Amalan apa yang dia amal. Yang kedua, barangan dia. Barangan apa yang dia simpan yang berkait dengan amalan. Biasa ada. Biasa. Kena rawat. Itu tidak normal kerana benda tu mudarat. Itu tidak normal. Dia mengetahui perkara tersebut bukan dengan melalui normal video ke call ke video call ke orang bagi tahu. Tapi dia boleh nampak situasi tersebut walaupun berjauhan. Ini ada benda yang tak kena, dipanggil menyalahi adat kemanusiaan. Dipanggil dalam bahasa Arab khawarikul adat. Menyalahi adat kemanusiaan normal. Ada benda tak kena. Tapi kalau berlaku setahun sekali dua, itu adalah karamah. Dipanggil kelebihan daripada Allah. Dia tak berlaku setiap hari, setiap minggu. Setahun tu sekali dua je berlaku. Bukan dengan kehendak dia. Dia tak nak pun benda tu berlaku. Itu lain macam. Tapi biasa berlaku pada alim ulama ataupun wali. Kebiasaan. Kita ni hak banyak dosa ni tak berlaku dah. Saya pun tak pernah berlaku itu. Kecuali firasat sahaja. Firasat ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okey. Ada lagi soalan? Silakan. Ustaz, rawatan dia yang ada buat rawatan jarak jauh tu dibolehkan tak dalam ruqyah syariah? Maknanya dalam penggunaan jarak jauh tu menggunakan video call. Atau telefon. Bagaimana tu Ustaz? Okey, untuk perubatan dipanggil jarak jauh. Jarak jauh ni bila jarak yang begitu jauh. Meruqyah menggunakan call ataupun video call diharuskan. Boleh. Selagi mana tiga perkara tersebut. Bacaan tu, kaedah tidak lari daripada syariat. Bahan digunakan tidak syirik. Tidak haram lah. Bahan kita guna bahan telefon. Bacaan Quran. Cuma kaedah melalui video call. Maka bila kita rujuk tiga tadi, bacaan, kaedah, bahan sesuai, tak ada masalah. Diharuskan. Cuma bila jarak jauh ni, kita tak dapat bantu dia. Kita duduk jauh. Kita hanya kalau video call nampak tengok. Kita wajib bagi tahu dia ada peneman, ada ahli keluarga yang menemani. Sebab kita takut dia terjun bangunan. Kita duduk video call. Dia duduk atas rumah apartmen, flat. Rumah tinggi, terutama di KL. Kalau di Terengganu ni, rumah atas tanah belaka. Terengganu dia terjun pun tak ada masalah. Tiba-tiba kita tengok dia kerasukan, dia menari. Kemudian, nak kalau dia jin sihir, aku akan bunuh dia. Dia pun cekik pesakit tersebut. Orang lain tak ada. Habis kita nak bagi tahu macam mana. Ataupun dia lari terjun tingkap. Habis kita. Kita duduk video call lagi. Itu bahaya. Jadi, Ustaz pernah buat lah video call ni tapi wajib ada peneman. Supaya ada suami kan, anak-anak boleh bantu dia. Ustaz biasa ruqyah dia, Ustaz suruhlah suami tepuk dan sebagainya. Kunci pintu semua, alihkan peralatan tajam. Tak boleh. Takut dia guna. Sebab Ustaz pernah berdepan orang pegang parang, pisau. Bila pesakit tu pegang pisau, Ustaz suruh orang lain lari. Ustaz beri, ni face to face, Ustaz pergi dekat. Dia pun pusing pisau tersebut. Arah tajam tu mengadap diri pesakit.
Kalau kau datang lagi ustaz, aku tikam dia. Macam mana nak buat? Kita kena undur lah. Kita sebut, kita baca pelan, akhir sekali pisau tu jatuh dari tangan. Terpaksalah kita pegang dia. Bayangkan kalau berlaku dalam video call, lagi bahaya. Itu. So kena selamat, keselamatan diutamakan. Selamat okey boleh buat, ada masalah. Baik. Semalam on the way balik daripada Ganu, Ustaz on the way, pihak imtiaz Kemaman call Ustaz. Biasa orang call sekali dua Ustaz tak akad. Kali ketiga ni mesti benda penting Ustaz akad. Walaupun tengah memandu. Budak kerasukan pelajar. Bila kerasukan saya tanya, pukul apa kerasukan? Pukul 8. Sekarang pukul 11 dah. Tak selesai lagi kerasukan dia. So Ustaz pun berhenti di hentian sekejap. Parking kereta. Ustaz kata kita buat video call. Saya nak tengok budak tu. Bila tengok budak tu tengah mengilat. Ustaz pun minta pada pelajar perempuan lain. Pegang tangan dia. Dia pegang keras tau. Dia kata keras Ustaz. Pegang perut. Keras Ustaz. Oh itu bukan histeria. Itu saka. Ada benda tu. Kenapa? Ustaz tanya berapa orang kerasukan? Seorang je. Bukan histeria tu. Itu saka. Ada benda yang buatkan saka tersebut mengamuk. So Ustaz kata gini, panggil dulu ustaz-ustaz yang boleh ruqyah sekejap. Kalau dah okey lagi, call balik. Dia pun ruqyah, ustaz pun teruskan perjalanan. Dia call, ustaz dah okey lagi. Ustaz berhenti pula di henti yang lain. Berhenti pula. Video call tengok, ustaz pun ajar. Okey. Dia masalah saka ni kita nak sedarkan dia. Bukan nak pulihkan dia, sedar. Video call ni. Ustaz kata, okey Ustaz Deng, nama Ustaz dia Deng dan dia pernah masuk kursus Ustaz. Ustaz saya baca ruqyah tak jadi apa Ustaz? Ada benda tak kena tu. Saya kata dia okey sekarang minta pelajar perempuan buat putaran di perut dia sambil baca 3 kul. Dan Ustaz Deng bacalah Fatihah ayat kursi 3 kul, tiup dengan kuat. Telinga 12 dan mata. Bila dia buat, budak tu terus sedar. Alhamdulillah tak sampai 10 minit sedar. Daripada pukul 8 tak sedar. Pukul 11.30 baru sedar. Kaedah tu digunakan tak sampai 10 minit. Sedar. Ustaz tanya dia, kamu ada amalan pelik-pelik? Tak ada Ustaz. Ada barangan pelik-pelik tak kamu bawa ke sekolah? Dia kata ada Ustaz. Saya bawa buah limau. Buruk dah buah limau tu. Dia bawa ke asrama. Untuk apa? Untuk minum ke mandi. Bukan Ustaz. Menjadi pelindung saya. Dia kata ada Ustaz bagi. Ustaz tu telah jampi limau tersebut. Gunakanlah limau ini. Akan melindungi anda daripada segala mara bahaya. Macam itulah. Jadi dia menjadikan limau tu sebagai alat untuk melindungi. Tak boleh lah. Limau tu untuk makan dan minum. Ataupun untuk mandi. Boleh. Tapi untuk melindungi tak boleh. Ustaz suruh buang limau tu lah. Itu antara asbab dia. Dia masuk asrama tu jadi ceng. Lepas tu buang tu dia okey dah hari ni. Semua okey. Ustaz dia kata okey. So video call tadi boleh membantu. So Ustaz tak perlu singgah lah di sana. Alhamdulillah. Okey, tuan-puan. Ada soalan lagi? Kita ada insyaAllah 5 minit lagi ya. Okay. Ustaz yang tentang buah limau tu kan, saya pernah dengar kalau buah limau tu orang tu kata kalau macam gitu kena buang kat sungai. Ya ke? Ataupun mana-mana ikut kita lah, ikut Dan lah. Okey. Paksa kau? Buang buah limau ke sungai itu kaedah lama. Boleh. Tapi kesian kepada orang yang mandi sungai nanti. Kesian kepada, memanglah sungai arus tu akan pergi kepada laut, tak tahu mana. Kesian kepada nelayan-nelayan yang mencari rezeki. So kaedah tu tidak diguna pakai lagi. So kita guna pakai, kita batalkan dulu apa yang dibaca. Kita tak tahu dia baca apa pada buah limau tersebut, maka kita baca ayat Quran untuk membatalkannya. Ataupun boleh rendam dalam air yang dibacakan ayat ruqyah. Selepas sejam kita tanam. Tanam itu lebih baik daripada kita penghanyutkan di sungai. Penghanyutkan di sungai ada budak-budak anak kita mandi sungai. Musim-musim ni pula ada orang menjala. Kesian pula jadi masalah lain. So lebih baik kita tanam, selesai masalah. Itu. Ayat pembatal bacaan apa pada tu memang ada ayat tertentu. Okey, ayat asas dan ayat tertentu. Ayat asas Fatihah, ayat kursi 3 kul. Itu ayat asas.
Dan kalau ayat tertentu, dia ada ayat, terutama sekali bila melibatkan sihir, dia ada 3 ayat pembatal sihir. Yang tu kita akan bagilah nanti. Ada 3 ayat khas. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lagi? Ustaz, Ya. tanya pasal apa buat rawatan tu, ada buat mandian kan. Mandian menggunakan limau. Dan kita rukyah pada limau tu dan juga air mandian tu tersendiri. Saya tanya pada satu part lagi di mana kalau penggunaan bunga-bunga, adakah itu dibolehkan juga dalam pengobatan syariah untuk buat pengobatan? Macam mana? Baik, limau dan bunga-bunga. Okay. Tapi bunga tu kita syariah kita rukyahkan juga. Boleh, tak ada masalah. Dipanggil sumber alami tadi. Sumber alami, bunga, limau tu sumber alami. Bila kita gabungkan dengan elemen ruqyah, Imam Ibn Jauzi kata apa tadi? Itulah perubatan terbaik. Maka boleh. Dan kita tengok 3 perkara pula. Bacaan dia okey, difahami makna. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, kaedah dia tidak menyalahi syariat, hanya untuk mandi. Tak ada. Yang ketiga, bahan digunakan bahan alami tadi, ada manfaat untuk kesihatan kulit. Bunga-bunga tadi wangi dan sebagainya, ada panggil khasiat alam, maka dibolehkan, tak ada masalah. Yalah, terima kasih. Tak ada masalah. Okey. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak menilai sesuatu perkara, tuan-puan tengok 3 ni. Bacaan, kaedah, bahan, tidak menyalahi syariat, beres. Tak ada masalah. Menggunakan bahan alami dan ayat ruqyah digabungkan, itulah perubatan terbaik. Ini kata Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Jauzi lah. Dipanggil. Bahasa ringkas Imam Ibnu Jauzi. Dalam slide itu kata-kata dia lah. Okey. Ada lagi soalan? InsyaAllah. Puan-puan boleh letak ni ayat Imam Ibnu Jauzi di pusat rawatan masing-masing ni. Menggabungkan medik dan ruqyah. Okay, ada soalan lagi, insyaAllah. Saya akan buat penutup sekejap lagi. Ni sebagai pengenalan lah. Pengenalan pun lama. Nanti belajar nanti, tuan-puan akan lebih mendalam lagi. InsyaAllah. Penggunaan guna kain ke atau guna apa-apa medium sebagai perantara untuk mengelak dari persentuhan antara pesakit lelaki dan wanita, boleh ke? Macam guna sejadah ke, guna selendang? Itu boleh. Dan kalau boleh wanita, kalau kita merawat wanita, wajiblah guna. Wajib. Doktor pun guna sarung tangan untuk elakkan kuman dan sebagainya. Kita gunakan sarung tangan, sejadah pun boleh, apa-apa kain untuk mengelakkan sentuhan antara kulit lelaki dan wanita, ataupun dia dah pakai baju dah. Tapi kalau kita letak tangan macam ni, kita boleh rasa lagi kulit dia. Sebab tu kadang-kadang ada perawat dia letak sejadah supaya tak rasa kulit. Supaya ada sentuhan tu ada tapi tidak rasa sampai kulit. Kulit wanita kan sensitif, lembut. Kalau kita tak terangsang, dia yang terangsang. Ataupun dua-dua yang terangsang. Itu bahaya. Jadi kaedah tu untuk mengelakkan fitnah, kita guna sarung tangan, guna kain, itu pengamal pengobatan Islam kena guna lah. Dan sentuhan pula bukan di tempat sensitif lah. Tempat yang diharuskan sahaja. Kepala, belakang badan, punggung tak boleh lah. Di pinggang itu pun tak sampai ke pinggang bawah, atas saja. Di bahagian depan tak boleh lah perempuan. So kita boleh baca. Sebab teknik utama ruqyah adalah doa. So doa ni. Tapi ada kaedah sunnah kan. Kaedah sunnah tu ada letak tangan, ada tepukan, ada sapuan. Nanti kita akan belajar benda tu lah. Itu kaedah sunnah, dapat pahala lagi kita buat. Tapi tak nak lah kita buat dapat pahala tu dalam masa yang sama dapat fitnah. Itu. Okey. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, macam tu kain, kalau tak ada, ataupun di pada-pada, satu kain sebagai perantara. Ada satu kaedah lagi, seorang perawat, dia tak boleh kalau tak ada kain putih dia. Kalau dia nak merawat, dia mesti ada kain putih dia. Kalau dia tak ada kain putih tu, dia tak boleh merawat.
itu ada benda tak kena pada perawat tersebut. Biasa guna khadam. Ada kain putih tu baru dia boleh merawat. Kalau tak ada dia tak boleh nak merawat. Itu biasa ada khadam. Kita ni tak kisahlah guna kain apa ke, boleh merawat. Kalau tak ada kain pun kita tak payah sentuh, kita baca je, kita tunjuk macam ni. Itu. Okey. Bolehlah Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Okey tuan-puan. Dah pukul 5. Ustaz, Takut Kak tuan-puan nak Sheila. solat asar. Sila. Kak Sheila. Kak Sheila tak ada soalan, cuma tentang Ustaz kata kelas Ustaz prefer malam tu kan. Boleh Ustaz untuk bagi kemudahan pada Ustaz. Lepas tu saya rasa pelajar pun tak ada masalah. Okey. Macam itu yang kita bincang kan Ustaz kan. Siang Ustaz ni kan. Jadi kalau Ustaz prefer malam, cuma jadual tu tak boleh diubah lah. Jadual yang telah ditetapkan oleh KS tu Ustaz tak boleh ubah. Cuma kalau Ustaz nak buat yang kelas malam tu, tak ada masalah. Ustaz cadanglah hari apa, kecuali hari Isnin dan Rabu rasanya yang tak boleh sebab ada Tuan Nasir dia dah ambil dia pun siang dia dekat hospital. Okey. Jadi selain daripada tu mungkin bolehlah Ustaz, itu je. InsyaAllah. Atas Ustaz lagi satu saya nak persetujuan betulkan yang tadi Ustaz kata dah 4 minggu kan, bukan 4 minggu Ustaz, 3 minggu. 3 minggu, okey. 3 minggu. Kan ada 3. yang tu yang saya bagi doktor apa tu Ustaz CI tu kan. 3 minggu berapa kelas? Sekarang ni yang ni patutnya minggu ke-3. Ni minggu ke-3. Jadi yang ni kalau ni pengenalan maknanya ada hutang lagi 2 lah tu. 2 lagi? Okey. Ni minggu ke-3. 2 minggu kan? 2 minggu maksudnya 4 kelas kan? 1 minggu ada 2 kelas. Betul lah 4 kelas. 4 kelas lagi kena qada. Okey. InsyaAllah. Okey. Sama. InsyaAllah nanti kalau ada ruqyah tua di beberapa buah negeri yang berdekatan, nanti Ustaz ajaklah hadir untuk lihat bagaimana situasi sebenar. Medan spiritual healing. Bolehlah ambil sebagai pengalaman nanti insyaAllah. Dan insyaAllah rasa setakat ni sajalah dulu sebagai pengenalan, dan pada masa mendatang insyaAllah beginilah kelas kita santai gini, ada slide, nota Ustaz akan berikan lepas pada kelas. Apa yang Ustaz bagi tahu ni ada nota dia, kita akan berikan, dan setiap slide kita akan buka soalan-soalan. So tuan-puan kalau ada soalan boleh sediakanlah nanti sebelum kelas ke, boleh ada apa-apa nak tanya terus catat ke apa nanti tanya. InsyaAllah kita akan berikan jawapan yang ilmiah lagi lah. Macam hari ni sebenarnya tak berapa bersedia sebenarnya. InsyaAllah nanti penuh bersedia, tuan-puan akan dapatkan lebih lanjut lagi jawapan dia, lebih ilmiah lagi. InsyaAllah. Baik, itu sajalah daripada saya hari ni. Minta maaf terlewat masa semua tu. InsyaAllah moga-moga dapatlah kefahaman untuk semua dan beroleh satu kefahaman secara asas hari ini yang membuka minda untuk tahu lebih lanjut tentang pengubatan Islam, ruqyah syar'iyah ataupun spiritual healing tak dipanggil. InsyaAllah. Okey, itu saja. Jumpa lagi pada masa mendatang dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.